Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Gerakan apabila hari ini dia mengkritik kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana beliau mengatakan bahawa kerajaan pimpinan Anwar bukan kerajaan perpaduan tetapi kerajaan Pakatan Harapan. Ini adalah yang dikeluarkan oleh Presiden Parti Gerakan. Dan apa yang dia kata di sini juga, kalau saya lihat daripada kenyataan media yang dikeluarkan, kerajaan persekutuan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah kerajaan perpaduan, tetapi ia lebih tepat ditakrifkan sebagai kerajaan Pakatan Harapan. So, pada saya, kalau ini dikeluarkan oleh pimpinan DAP contohnya, maka dikatakan sebagai mendarhaka. Kita tahu ya, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dia pergi menghadap kepada Yang di-Pertuan Agong di istana, yang mana juga Tan Sri Muhyiddin Yassin pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong ke istana, dan akhirnya kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin tak sampai 5 minit keluar balik. Tetapi kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu lama dia berada dalam istana tu. Dan akhirnya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar, dia terus membuat sidang media kepada media-media yang ada di depan istana tu juga. Berbeza dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, entah dia buat apa, dia tengah fikir apa, dia nak cari alasan apa untuk dia nak cerita dekat media, dia ceritakan dekat media di kemudiannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita boleh lihat betapa transparannya, betapa jujurnya Datuk Seri Anwar Ibrahim terus keluar daripada istana, dan akhirnya dia mengumumkan bahawa beliau diarahkan untuk membuat kerajaan perpaduan, dan juga ada disuruh oleh pihak istana, iaitu Yang di-Pertuan Agong, untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama-sama menggabung untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Tetapi ditolak mentah-mentah oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini kita mendengar kerajaan perpaduan ini asalnya dari mana? Ini bukan asalnya daripada Pakatan Harapan. Ini bukan daripada mulut DAP. Ini bukan daripada mulut UMNO. Ini bukan daripada mulut ataupun PKR ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Tetapi ini adalah apabila keluarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong daripada istana, maka dia tiba-tiba mengatakan Yang di-Pertuan Agong menitahkan agar mereka menubuhkan kerajaan perpaduan. Dan akhirnya kita lihat parti seperti Barisan Nasional telah pun mengambil inisiatif begitu cepat, apabila yang mana ahli-ahli parlimen mereka yang sebelum-sebelum ini juga sign SD sedikit kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, akhirnya terpaksa akur kepada arahan parti. Apabila kita lihat satu surat juga yang dikeluarkan oleh pihak istana agar pimpinan Barisan Nasional bersama-sama menubuhkan kerajaan perpaduan. Jadi apa yang kita dengar tentang kerajaan perpaduan ini bukan kerajaan Pakatan Harapan. Itu yang poinnya. So, daripada apa yang Presiden Gerakan ini katakan, jelas kita lihat seolah-olah ahli politik seperti ini tidak faham apa yang dimaksudkan dengan apa yang telah keluar, yaitu kerajaan perpaduan, kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan apa sekalipun. Ini dia sepatutnya harus menilai, harus memikir. Jangan dia nak menjadi seorang pembangkang yang tidak memahami. Lebih baik kami rakyat nih. Kerana ini adalah kenyataan daripada Presiden Parti. Apa yang kita lihat hari ini, kenyataan yang saya sebut ini tadi, maka boleh kita katakan Presiden Gerakan ini sudah menderhaka. Kerana titah Yang di-Pertuan Agong adalah untuk kita menubuhkan kerajaan perpaduan. Kalau kamu masih lagi nak menceritakan kerajaan Pakatan Harapan, maka di sini kamu sendiri tidak memahami. Inilah masalahnya Presiden Gerakan ini. Inilah sikapnya Parti Gerakan ini. Jadi mereka ini berada dalam kerajaan selama ini bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bersama dengan geng PAS. Betul lah tu. Kemana pimpinan PAS? Kemana pimpinan Bersatu? Yang mana sebelum-sebelum ini mereka katakan kerajaan Melayu Islam. Kamu hari ini, seorang Presiden Gerakan seperti ini, mengatakan kerajaan ini, kerajaan Pakatan Harapan, bercanggah dengan kenyataan daripada istana, bercanggah dengan apa yang pihak Yang di-Pertuan Agong umumkan. Ini bukan derhaka. Jadi saya harap Pakatan Harapan
ataupun kerajaan perpaduan yang dah ada hari ini, jika kita lihat daripada kenyataan ini, kita tengok tidak berapa tepat, saya rasa kita boleh buat laporan polis kerana kamu dah menderhaka, kamu tidak dengar apa yang Tuan Agung nasihatkan. Sebab itu, gerakan ini duduk dalam Perikatan Nasional ni menjadi pembangkang. Orang sudah menjadi pembangkang yang baik, tetapi ini jadi satu pembangkang yang tidak ada motifnya. Tidak ada yang kita lihat boleh memberi check and balance. Eloklah duduk dengan PAS. PAS hari ini pun kita tengok sibuk dengan loyalty minyak. Nak disebutkan, mereka duduk dalam kerajaan 33 bulan. Tidak pula mereka sibuk. Lepas tu beliau pilihan raya, janji Tan Sri Muhyiddin Yassin, sebab itulah menang semua. Hari ini kau minta lah dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin tu. Sibuk dengan loyalty minyak tapi tak buat-buat juga. Masa Tan Sri Muhyiddin Yassin memerintah tak buat. Waktu Ismail Sabri pun tak minta. Lepas tu hari ini belum sibuk. Nanti kalau kerajaan perpaduan ni bagi loyalty minyak, kau beli lagi Mercedes. Lepas ni beli apa lagi? Tambah bini. Jadi inilah masalah mereka ni. Sebab itu saya rasa Yang di-Pertuan Agong dah pun melihat perkara ini. Yang Pertuan Agong pun banyak penasihat-penasihat yang tahu bahawa pemimpin-pemimpin yang ada dalam Perikatan Nasional ni, mereka banyak yang pembohong. Mereka ni banyak yang kata kita lihat berbalik-balik cakap dia, terutamanya pimpinan PAS. Dan juga gerakan ni yang kita lihat seperti ini. Eloklah Tan Sri Muhyiddin Yassin kita tengok hari ini, kita rakyat nak dengar 600 bilion dekat mana, 600 bilion dekat mana. Lepas tu Presiden PAS kita tengok cerita main isu agama. Tetapi PAS kita tengok berjoli dengan duit waktu pilihan raya ni. Daripada mana PAS dapat duit? Sebelum ni PAS kalau kita tengok apabila pilihan raya ada buat kantin Milo. Hari ni kita tak nampak PAS buat kantin Milo. Jadi inilah masalah yang ada ni. Antaranya. Ditambah lagi dengan gerakan ni, mempertikaikan kenyataan daripada istana, mempertikaikan titah yang di-Pertuan Agong. Ini perlu kita lihat, perlu pihak-pihak kerajaan perpaduan ini ambil tindakan segera, kerana kenyataan seperti inilah sebelum ini membunuh kerajaan Pakatan Harapan yang terdahulu. Apabila tidak ada media yang kita terus balas apabila mereka keluar kenyataan, yang ada kita sibuk berebut jawatan. Jadi dalam 22 bulan itu jangan kita lakukan lagi. Kita hari ini kalau kita sibuk lagi dengan masalah bodek-membodek, sibuk dengan masalah berebut jawatan di pusat, sibuk jawatan-jawatan senator, sibuk yang ini, yang mana hari ini kita tengok pimpinan-pimpinan yang kalah bertanding, pimpinan-pimpinan yang hilang deposit, semua ke KL untuk mencari jawatan. Kita hentikan. Kalau kamu betul-betul pejuang, ini tidak. Belum habis lagi basah, ada sibuk. Jadi saya harap pengajaran-pengajaran itu, saya kritik semuanya kerana kita nak kerajaan kita ini terbentuk dengan baik. Kalau betul kita ni nak berjuang untuk rakyat, itu saja daripada saya. So, sekian, terima kasih.